Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 25 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg menerima 3 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching pada Isnin. Kunjungan pertama daripada Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu OUCCI yang diketuai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala serta Presiden OUCCI Datuk Mutang Tagal. Kunjungan hormat tersebut bertujuan memaklumkan perkembangan semasa mengenai OUCCI dan mengundang Ketua Menteri untuk merasmikan bangunan pertubuhan itu pada 10 Februari depan bertempat di Waterfront Hotel Kuching. Bercakap kepada media, Datuk Mutang Tagal berkata beliau amat berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah menubuhkan agensi strategik seperti Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA, Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA dan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk menaik taraf hidup dan membuka peluang pekerjaan kepada komuniti di kawasan pedalaman. The fact that the government has allocated funds of 1.5 billion each for each of the 3 agencies, totaling 4.5 billion for the 3 areas for strategic infrastructure development and basic facilities like water, like electricity and other basic necessities needed by these rural areas has been very good, very welcome. It created a lot of opportunities, a lot of expectation by the Orang Ulu in this areas. Not only Orang Ulu, but the other Bumiputra communities living in these 3 agencies. Seterusnya, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Pengurusan Gabungan Persatuan Sekolah-Sekolah Cina Persendirian Sarawak yang diketuai pengerusinya Datuk Richard Wee Liang Chuat. Menurut Datuk Richard, kunjungan tersebut adalah penyerahan cek geran pendidikan tahunan bagi tahun 2021 sebanyak 10 juta ringgit dari kerajaan negeri untuk membantu sekolah-sekolah Cina Persendirian di Sarawak. We are here today to receive the 2021 allocation, the annual grant. We like to take this opportunity to thank the state government. We like to thank the CM for fulfilling what he has promised to us, and we will be using this for our 14 schools throughout Sarawak. And on top of that, the CM also has given us a piece of land, which we are dealing now with Land and Survey to try to get the land sorted out for the 14 school Chinese Independent School. Ketua Menteri kemudiannya menerima kunjungan daripada Pengarah Pendidikan Sarawak yang baharu, Dr. Nurisah Sohaili yang mula berkhidmat pada 28 Disember 2020. Beralih ke perkembangan harian COVID-19. Sarawak terus mencatatkan kes positif baharu pandemik itu termasuk 2 lagi kematian hari ini. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Isnin, kedua-dua kes kematian direkodkan di Sibu menjadikan angka keseluruhan korban pandemik itu meningkat kepada 30 kes. Manakala terdapat 120 kes positif baharu dikesan melibatkan 52 kes di Sibu, Subis 11, Miri 10, Dalat 9, Bintulu 9, Kanowit 6, Sambarahan 5, Julau 5, Song 3, Kuching 2, Kapit 2, Sarike 1, Pakan 1, Selangau 1, Lubuk Antu 1, Telang Usan dan Serian 1. Hari ini daerah Bintulu bertukar kepada status merah dan Dalat kembali berstatus jingga setelah berstatus merah. Daerah Subis pula bertukar dari status kuning kepada jingga dan Telang Usan kini berstatus kuning selepas mencatatkan 1 kes jangkitan tempatan. Sementara itu, JPBN Sarawak telah mengeluarkan garis panduan bagi upacara pengkebumian di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan mengehadkan maksimum 30 orang sahaja menghadiri upacara itu dan maksimum 20 orang dibenarkan di tapak pengkebumian. Masih dengan laporan COVID-19,
Dua lokaliti di daerah Subis telah dikenakan lockdown atau sekatan pergerakan berkuat kuasa 25 Januari hingga 8 Februari 2021 susulan penularan wabak itu di kawasan tersebut. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Isnin memaklumkan dua lokaliti itu ialah Ladang Kelapa Sawit Suainiah dan Rumah Sabang Empungan yang terletak di kilometer 12 Jalan BLD Sungai Sawai Suainiah. Susulan keputusan JPBB Miri pada Ahad, Pegawai Daerah Subis Jamali Busri telah mempengerusikan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Subis pada Isnin. Mesyuarat yang turut dihadiri beberapa agensi kerajaan itu bagi memperincikan lagi tindakan dan langkah susulan yang harus diambil berhubung penguatkuasaan lockdown di daerah Subis. Berita seterusnya. Para penerima cek projek kecil luar bandar MRP perlu memberi maklumat terkini mengenai akaun bank pertubuhan atau kelab mereka. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In berkata, ia penting bagi memudahkan penyaluran cek oleh Jabatan Perbendaharaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu memberitahu setiap penerima cek MRP di kawasan berkenaan perlu proaktif dengan perkara tersebut. Berucap dalam Majlis Penyampaian Cek MRP tahun 2021 di Tapah pada Ahad, beliau memberitahu sebanyak 11 penerima dari kawasan Tarat menerima peruntukan berkenaan. Berikut merupakan penerima cek MRP tersebut. Manakala di Debak, sekolah-sekolah menengah dan rendah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Saribas turut dibantu untuk menggerakkan program yang telah dirancang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Razi Sitam, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah di Dun itu akan menerima sumbangan sebanyak RM30,000 dan RM3,000 untuk PIBG Sekolah Rendah. Semasa program Walkabout Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Saribas pada Isnin, Razi memberitahu Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat turut meluluskan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Saribas untuk merancang program di bawah Jawatan Kuasa. Katanya Datuk Robert turut menyumbang peruntukan tambahan sebanyak RM30,000 kepada Sekolah St. Christopher dan RM10,000 kepada SK Sebemban. Razi kemudiannya berkesempatan menghadiri majlis penyerahan projek prasarana rumah panjang Budak Ulu dan Budak Ili di Debak. Difahamkan projek yang menelan kos sebanyak RM100,000 itu untuk menaik taraf jalan di kawasan rumah panjang berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Fidah Ihanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.